Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita sambung kelas kita hari ini. Seperti yang kita janji hari itu, kita akan ada presentation kan untuk soalan section B ya. Yang soalan bagi kelas discussion. Okay, so nombor 1 hari tu Haziq kan? Ya, itu. Okay, silakan. Baik. Nampak ke? Okay. Okay, salah satu ni kita dapat chapter linear law. Okay, use the graph paper to answer this question. A, based on table 7, construct a table for the values of x square and xy. Okay, kita buat table baru. Macam ni lah, kita ambil nilai x yang dekat table tu, kita squarekan dia. Guna calculator boleh. Kita squarekan semua, atau dapat nilai ni, kita tulis balik. Lepas tu disuruh buat XY, kita ambil nilai XY dalam table yang dibagi tu, kita darabkan dia. Okay, dapatlah sini 8, 9, 11 sampai 20. Okay, lepas tu B, plot XY against X, means XY ni adalah Y besar against X square. X square ni adalah X besar kita. Using a scale of 2 cm to 5 units on the x-axis and 2 cm to 2 units on the xy axis, and draw the line of best fit. Okay, disuruh kita buat graf lah kan. Okay, lepas tu sebelum tu kita kena buat ni tu lah, nak dapat markah kan. Kita ambil equation dikasih tu, lepas tu kita nak samakan dengan yang disuruh tu, xy tu kita darab x semua. Darabkan semua x, lepas tu jadi xy. X eliminated dekat ni sebab dia kurang, tambah 2 ke x square. Okay, lepas tu y mx tambah c, kita dapat x y, kita susun balik xy equals to 2 ke x square plus p. Okay, lepas tu kita buat lah skill, kita buat skill ni betul-betul lah, jangan salah lah, nanti salah graf tau. Salah grafnya. Okay, lepas tu kita plot lah selesai. Plot. Okay. Lepas tu kita cari line of best fit. Line of best fit ni adalah line yang banyak kena dia punya plot yang kita plot tu. So saya dapat 4 point yang ada atas line ni. So kita gariskan tu. Lepas tu kita garis tu, kita boleh dapatkan nilai nilai P kita. Saya dapat 7.8. 7.80. Lepas tu okay, dah ni kan, B dah siap. Lepas tu disuruh C, use the graph in 7B to find the value of P and K. Okay, P ni adalah lintasan y-intercept. Okay, lepas tu kita tulis lah 7.80. Okay, sini. Sini nak sini. Nampak kan? Okay. Lepas tu C2 dia suruh cari K. K ni pun constant juga. So kita masukkan mana-mana nilai yang dekat x square dengan xy ni. Kita gantikan nilai algebra dia tu. Sebab kita nak cari K kan. Okay, lepas tu x square masukkan 25, xy masukkan 18.25. Kita ambil saya ambil point ni.
Okay, lepas tu nilai P kita substitutekan dengan 7.8 tadi. Dapat nak cari K kan. Okay, kita gerak 25 ni bawah, bahagi. Lepas tu 2K biasa. Tolak dulu dapat 10.45 kan. Lepas tu bahagi 25. Dapat 0.418. So kita nak cari K kan. Bahagi lah 2. Dapat 0.209. Okay, itu saja. Okay, jangan tutup dulu kamu punya graf tu. Okay. Bagi nampak semua titik Haziq. Okay. Kecilkan sikit saja cikgu nak tengok semua titik. Okay. So kalau kita tengok yang Haziq dah bentang ni untuk table of value betul dan untuk tukarkan kepada linear log equation pun dah betul. Okay, plot titik. Okay, cuma masalah dekat sini cuba semua orang tengok. Ada satu yang kena dibetulkan di sini. Apa dia agak-agak? Tak balance. Tak balance maksud? Titik tu ada dua-dua kat bawah. Ya, betul. Okay, Haziq, titik tak boleh ada dua-dua di bawah. Okay, so kalau kamu nak kena 4 titik, 2 titik tak kena, pastikan 1 titik di atas, 1 titik di bawah. Ya, so dia kena balance atas dengan bawah. Okay, so kalau dua-dua di bawah ni memang bukan line of best fit lah. Jadi kamu kena betulkan balik line kamu. Cuba bagi kena sebanyak mungkin dan kalau tak kena, make sure ada atas ada bawah macam tu. Okay Haziq, yang apa tu dia punya C tu, maksudnya nilai y-intercept dia tu. Okay, kamu ada try cari dekat kalkulator tak? Ada. Saya round off. Dia dapat 7.83. Oh, dapat 7.83. Sebab cikgu masuk, cikgu dapat 7.67. Oh, ni. Ya. Yang lain ada tak try masuk dalam kalkulator? Ada. Dapat berapa? Dapat sama macam cikgu, 7.67. Okey, orang lain? Tak ada siapa yang try? Okey. So cikgu tak tahu Haziq guna kalkulator apa? Yang putih tu. Yang putih? Cikgu pun tak pastilah kalau kalkulator putih, cikgu guna kalkulator 570 tu. Aisyah Katrina? Yang 570 tu, yang cikgu sign betul. Orang lain ada tak yang guna kalkulator putih? Saya dengan Siti Aisyah juga pakai. Ya ke? Siti Aisyah ada tak? Siti Aisyah? Saya cikgu. Kamu cari tak? Saya perlu buat yang minggu depan punya. Oh, yang minggu ni tak buat? Saya tu salah ambil. Okey. Macam mana nak buat ni sebab tak sama cikgu pun tak pasti ni. Tak apalah kalau dah Haziq dapat daripada kalkulator 7.8. Okey, tapi macam tu lah kamu still kena balancekan titik dia ya Haziq. Baik. Okey, orang lain pun tolong tengok graf linear kamu tu. Cuba tengok titik yang kamu tandakan, make sure balance ya, yang tak kena atas ada, bawah ada. Jadi bila kamu dah tukar dia punya apa ni, titik ni kemungkinan lah, maksudnya kalau berubah kamu punya kedudukan line of best fit tu mungkin kamu punya gradient akan berubah. Check balik lah, tapi kalau kata masih titik yang sama walaupun kamu dah ubah line, dah betulkan, kamu punya gradient tu masih kamu ambil dari titik yang sama, tak apalah, tak perlu betulkan. Okay. So yang lain ada soalan tak?
Faham Tak tak ada. apa yang A buat? Faham. Okay. So kena buat lah. Kamu kena buat. Baru kamu boleh bandingkan dengan yang kawan bagi tu. Okay. Okay. So kita teruskan ke soalan nombor 2. Aisyah Katrina. Okay, silakan. Okay, so ini soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2 ni kita kan dah bincang hari tu yang A, yang koordinat of B tu 2, 0. Okay, so ni saya terus bagi untuk B dengan C. Okay, so B ni dia minta kita cari area of shaded region R. Okay, kalau korang tengok kat soalan dia, area of shaded region R ni dia macam bentuk triangle tapi tak penuh. So korang boleh dividekan dia kepada 2 bentuk supaya kita integrate satu-satu. Lepas tu kita tambah hasil integration 2 bentuk tu untuk kita dapatkan area of shaded region R tu. Untuk kita dapatkan semualah. So saya dah asingkan bentuk A dengan bentuk B. Okay, so yang bentuk B tu tak ada masalah sebab kita ada nilai A dengan B dia untuk kita integrate. Tapi yang bentuk A tu, yang macam triangle tu, kita tak ada A dia. Tapi kita ada B dia. Tapi kalau kita tak ada A, kita tak boleh juga integrate. So kita kena cari dulu koordinat yang ke atas dia tu. Untuk kita boleh integrate. So yang ke atas tu kita dah dapat X koordinat dia tapi kita tak dapat lagi dia punya Y koordinat. So kita kena cari Y koordinat dia guna formula gradient. Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So X dia kita akan dapat 4. So 4 tu kira A dia lah supaya kita boleh integratekan dia. Okay. So kita integratekan dulu yang bentuk A tu 4 1 4 tolak Y dy. Okay, so integrate macam biasa. Lepas tu cari yang dalam kurungan 1 dulu, lepas tu baru kurungan yang kedua, lepas tu kita tolak hasil yang dua-dua tu. Okay, lepas tu kita akan dapat 9/2. Yang ni untuk bentuk A. Kalau bentuk B, kita integrate juga macam sama macam yang kita integrate macam tadi. Lepas tu bila kita dah dapat nilai, kita tambahkan hasil integration bentuk A tu dengan bentuk B. So kita akan dapat jawapan dia 41/6. Ini untuk B. Okay, kalau untuk C pula, dia suruh kita cari volume generated. Okay, so formula volume ni is AB pi Y square. Okay, sekarang ni pi ni kita boleh letak kat dalam ataupun kita nak letak kat luar tu macam cikgu ada tunjuk hari tu. So sekarang ni saya samakan Y square tu dengan X tolak 2. Okay, macam mana saya dapat X tolak 2 tu? Adalah daripada equation yang ada dekat gambar rajah tu yang X sama dengan Y square plus 2. So kita divide both side. Kita minus both side dengan 2. So kita akan dapat Y square sama dengan X minus 2. Sebab itulah saya substitutekan Y square tu jadi X minus 2. Lepas tu kita integrate macam biasa and then kita akan dapat jawapan pi over 2 unit. So sama jugalah dengan jawapan 1/2 pi. Okay, dah. Ada soalan nak tanya Aisyah Katrina? Siapa yang tak faham? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, faham ya? Okey. So kalau tak ada, kita pergi ke nombor 3. Siapa? Anis ya? Silakan.
Nampak ke? Sekejap. Dengar ke? Dengar. Okay, sekejap. Okay, ni soalan first. Okay, dia kata dia nak equation of the straight line DC. Kita boleh ambil, dia dah bagi kat situ equation AB. Equation AB. Kita ambil daripada equation AB tu, kita gunakan koordinat C, 6, 5. So korang boleh ambil kat situ X sama dengan 6, Y sama dengan 5. So masukkan dia dalam equation AB tu. So korang akan dapat C dia. So dapat equation of DC. Lepas tu kalau Sekejap, Anis. Kamu salah tulis tu. Equation dia tolak 7 ke tambah 7 tu? tolak 7. Jangan bagi hilang markah free tu, sayang kat situ dah dapat dah C dah betul So hati-hati Okey, sambung. Okay, untuk soalan B, dia kata the equation of the straight line AD. So kita tengok straight line AD ni dia perpendicular dengan BC kan. So kita guna formula yang M1 darab M2 sama dengan -1. So kita akan dapat -1/2. Lepas tu kita masukkan dalam equation Y equal to MX plus C. Kita ambil koordinat A sama dengan AD. So kita masukkan koordinat X sama dengan -1, Y sama dengan 1. So kita akan dapat C dia 1/2. So dapatlah dia punya equation Y equal to -1/2 X tambah 1. Tapi cikgu sama je kan tu kalau B ni macam ni. Ya, boleh dua-dua. Okay, C. The coordinates of D. Kita dapat dua equation kan. Yang ini 1, yang ini 2. So kita buat simultannya. So saya buat elimination. So kita tolak, kita akan dapat 5/2X sama tolak 15/2. So kita kirakan X dia. X sama dengan 15/2 darab 2/5. So dapat X sama dengan 3. So kita nak cari pula Y dia. So masukkan X tu dekat linear equation 1. So kita dapat -1. So dapatlah koordinat D dia 3, -1. Lepas tu, okay, soalan last dia nak area. Kita pakai formula solution of triangle. Lepas tu kita masukkan, kita ambil. Okay, kan kat sini dia perpendicular kan. So maksudnya area ni dengan area ni sama. So kita boleh cari satu je area triangle, lepas tu kita darabkan dengan 2. So kat sini kita ambil koordinat yang ada kan, kita dah dapat koordinat A, C dengan D. So kita bolehlah cari area triangle ACD. Lepas tu kita akan kira-kira, kita tambahkan dia ni darab. Lepas tu tambah dan tolak. So kita akan dapat 2 darab 1/2 -30. Lepas tu kita moduluskan dia dapat 30. Ni saya darabkan 2 terus supaya senang. So kita potong je 2, so dapat 30. So jawapannya 30 unit. 30 unit maksudnya. 30 unit square. Okey. Ada soalan nak tanya? Faham tak ni? Faham ya? So, betul lah apa yang Anis dah tunjuk tadi, betul. Cuma kalau yang area tu yang macam Anis buat tadi, bagus jugalah. Maksudnya kita tak perlu cari koordinat B ya. Kita tak ada koordinat B. Kalau kita nak guna area bagi rectangle tu, boleh juga, tapi kena cari koordinat B dulu. Baru kita masuk dalam formula area tu. Okay, tapi kalau macam Anis buat tu, baguslah idea dia tu. Sebab cikgu pun tak
tak perasan yang perlu area segitiga darab 2 tu sebab cikgu pergi cari koordinat B. Okay. So kalau macam tu tadi lebih cepatlah, kita tak perlu buang masa cari koordinat B. Ya. Okay. Sambung lagi nombor 4. Faik kan A. Ya, cikgu. Okay, teruskan. Mic okey tak cikgu? Ke cikgu dengar macam mana? Okey, jelas. Okey. Okey, saya share screen cikgu . Okey, jadi soalan yang saya dapat dalam 4A. Jadi baca soalan. Nampak tak? Kecil sangat Faik, kena besarkan. Ya boleh cikgu. Jadi soalan ni cakap, it is found that 70% of the students from a certain class obtain grade A in geography in SPM trial examination. Sorry. If 10 students from the class were selected at random, find probability that the first question is exactly 8 students obtain grade A. Okay, from the question kita boleh extract apa yang dia nak. Jadi dekat sini maafkan saya, jadi kita pergi kat formula dulu. Sorry. Jadi kita pergi kat formula dulu. Probability X equal to R sama dengan NCR PR QN tolak R. Jadi di sini R adalah kehendak soalan. Dia nak berapa student. Jadi kat sini kita dapat exactly 8 students. Maksudnya dia nak X equal to 8. R tu adalah 8. N tu adalah total of student. Total of student tu N ni kita ada 10 student lah sebab if 10 students from the class were selected. Jadi 10 C R tu 8. 10 C 8 darab PR ni adalah probability yang successful. Maksudnya kat sini 70% lah. Tapi tak boleh tulis 70%. Kita kena perkan dengan 100, kita akan dapat 0.70. 0.70. Jadi R tu adalah sama dengan 8 lah. Kan? Jadi darabkan dengan baki kepada 70 per 100 adalah 30% lah kan. Jadi 0.30 10 tolak 8 sama dengan 2. Okey, jadi kenapa mungkin anda tertanya kenapa P dengan Q ni dia macam berkait. So actually the whole concept is actually binomial distribution. Maksudnya jika kita ada satu probability, maksudnya tak probability ni. Jadi case-nya kat sini kalau tak 70% tu memang confirm lah 30% tu. Sebab tu formula ni terbentuk. Okey. Jadi kita boleh tuliskan satu-satu macam ni. Kita boleh tengok P equal to X sama dengan 8 sama dengan 10 C8 darab 0.70 kuasa 8 darab 0.30 kuasa 2. Jadi kita boleh tekan kalkulator. 10 C8 tu bernilai 45. Jadi tekan kalkulator juga 45 darab 0.70 kuasa 8 darab 0.30 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 0.2334474 something. Tapi ingat untuk selamat kita boleh ambil 4 tempat perpuluhan ataupun 4 significant figure lah. Jadi kat sini kita boleh dapat 4 significant figure kita 0.2335. Jadi maafkan saya tak perasan 0.2335. Jadi untuk soalan kedua pula, not more than 8 students obtain grade A. Okey, jadi untuk soalan ni saya dah tuliskan X tu dia punya set of X berapa orang. So the maximum amount of X is 10 sebab kita ada 10 student. Jadi mungkin boleh jadi kosong student dapat satu sahaja murid dapat grade A. Okey, jadi soalan nak not more 8 students obtain grade A. Jadi di sini bermaksud maksimum 8 orang sahaja. Max 8 orang sahaja mendapat grade A. Jadi dekat sini kita tulis PX less than or equal to. Itu adalah sinonim bagi not more than lah. X less than or equal to 8.
Okay, less than 8, x equal to less than x, maafkan saya, probability x less than 8 ada banyak tau. Kita ada px sama dengan kosong, px sama dengan 1, px sama dengan 2. Lepas tu kita kena tambah semua sampailah px sama dengan 8. Jadi dia macam a lot of hassle lah kan, banyak sangat jalan kerja nak buat. Boleh, tak salah, tapi memakan masa lah sebab kita kan nak menjimatkan masa. Kalau ada jalan mudah, kenapa nak kena buat jalan susah? Jadi apa maksudnya kat sini? Px less than or equal to 8 is equal to Px equal to 9 and more than equal to 9. Jadi 9 dan 10 lah kan, bakinya lah. Jadi kat sini kita boleh tulis 1 tolak Px sama dengan 9 tolak Px sama dengan 10. Satu ni indicates that we are searching for the balance. Mas faham tak? Saya harap faham lah. Jadi Px sama dengan 9, Px sama dengan 10. Kita boleh tuliskan 10 C 9 darab 0.70 kuasa 9 darab 0.301. Konsep yang sama untuk formula di atas. Saya rasa saya tak perlu terangkan lagi. Tolak 10 C 10 darab 0.70 kuasa 10 darab 0.30 kuasa kosong. Kuasa kosong ni, 0.30 ni, kuasa kosong. Untuk selamat lah tulis sebab ini adalah kita masuk ke formula kan. Jadi 10 C9 bila tekan kat calculator dia punya nilai adalah 10 dan 10 C10 adalah 1 lah, confirm lah kan. Jadi 1 tolak 10 darab 0.709 which Px saya terus cakap Px sama dengan 9 Px sama dengan 9 bernilai 0.1206. Okey, jap. Ikut kalkulator dia 0.1210. Okey, sebab kita nak 4 significant figure kan. 4 significant figure pula. 4 tempat perpuluhan kan, 4 tempat perpuluhan. Jadi kita bundarkan, kita tak boleh ambil 0.121 saja. Kita kena ambil 0.121 sebab dia 0.6 kat belakang. Jadi 0.1211 tolak dengan Px sama dengan 10. Px sama dengan 10 adalah 0.0282. Jadi tolakkan saja 1 tolak 0.1211 tolak 0.0282. Kita akan dapat 0.8507. Jadi itu adalah probability x sama x less than or equal to 8. Okey, jadi ada soalan tak? Tak nampak. 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 Okey, ada soalan tak? Satu tu semua orang faham kan kenapa satu tolak? Sebab dia adalah probability. Jadi kita akan tambah sebenarnya probability bagi x sama dengan 0 sampai probability bagi x sama dengan 10 tu nilai dia akan sama dengan 1 kan. So total probability tu 1. So that's why kita tadi ambil 1 tolak probability bagi x9 tolak probability bagi x10 tu sebab baki daripada yang x sama dengan 0 sampai x sama dengan 8. So kita tolak lah. Okay, so ada soalan nak tanya? Okay, tak ada Okay, tak ada. Terima kasih. Next, Fatin. Sambung. Nampak tak? Okay, nampak. Yang first ni soalan dia the cumulative grade point average of the final year student in a university follows a normal distribution with a mean of 2.6 and standard deviation of 0.25.
Lepas tu first soalan dia, if one student is randomly selected, find the probability that the CGPA of the student is more than 3.1. So first kita listkan dulu apa yang ada. So kita dah ada mean dengan standard deviation. Lepas tu kita lukiskan graph. Graph ni center dia ni kita letak mean 2.6. Lepas tu kita letak 3.0 dekat sebelah sini. Lepas tu dia cakap probability of student more than 3.0. So kita shadedkan dekat sebelah sini lepas daripada 3.0. So kita nak cari z-score. Z-score kita guna x tolak mean over standard deviation. So x dia 3.0. So kita tolak dengan mean over dengan standard deviation, kita akan dapat 1.6. Lepas tu 1.6 ni pula kita kena refer dekat normal distribution table tu, kita akan dapat 0.58. 0.548. Lepas tu yang second. Sekejap Fatin kejap. Okey. Kamu baca daripada normal distribution table ke? Atau baca guna calculator? Daripada table. Jawapan dia should be 0.0548 tau. Kalau sebab cikgu baca daripada kalkulator. Ada orang lain buat? Tengok dapat apa? Ada siapa buat ke? 1.6 ya. Sekejap ya, cikgu tengok table dulu. Salah. Kamu salah baca. Kamu tengok balik table. Tengok balik table. Kalau 1.6 is 0.0548. Ya Fatin? Betulkan nanti? Okey, sambung. Lepas tu yang second. Yang second ni soalan dia, a degree will be given to the final year student who obtain CGPA more than K. If 89.5% of the student manage to get a degree, find the value of K. So dia nak kita cari value of K. Yang percentage ni kita tukarkan dulu kepada perpuluhan. Lepas tu ini saya buat 1 tolak 0.895 ni sebab kalau kita lukis graf kita akan dapat 0.895 ni untuk the whole graph ni. So kalau the whole graph ni kita akan consider sebagai 1. So 1 tolak ni kita akan dapat 0.105. So z-score jadi negatif 1.253 sebab K dia dekat sebelah kiri. So kalau sebelah kiri dia kena letak negatif. Lepas tu kita cari K, kita guna formula yang z-score tadi. So kita akan dapat 2.287. Dah tu je cik. Okey, kejap ya. Cikgu nak tahu kenapa kamu tulis P Z lebih besar daripada Z tu. Maksudnya kamu nak wakilkan apa Z tu? K. Dia bukan K. Dia bukan K. Dia apa agak-agak? Z yang sebelah kanan. Sebab kamu buat dua-dua Z tu sama je. Sama Z yang sama. So sebenarnya kamu tak boleh guna Z yang belah kanan tu, tak boleh guna sebab sama dengan Z belah kiri. So kita kena guna yang lain lah. Kan?
So sebenarnya yang duduk dekat Z belah kanan tu adalah K tolak 2.6 per 0.25. Kan? Sebenarnya yang tu. Okay, so cara kamu tulis tu je lah. Kemudian kalau daripada rajah pun, kamu label K tu salah lah sebab kalau kita kira K kita 2.287, sebenarnya dekat tempat kamu label K tu kamu harus tulis negatif 1.253. Itu kedudukan nilai Z di situ adalah negatif 1.253. So K tolak 2.6 per 0.25 tu betul lah yang kamu tulis bawah tu adalah sama dengan negatif 1.253, barulah dapat nilai K tu 2.287. Okay? Okay, yang lain ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Kita sambung ke nombor 5. Lailatul. Silakan. Nampak tak? Okay, so ni soalan nombor 5, soalan tajuk circular measure. Soalan ni, okay, dia cakap diagram 11 shows a semicircle AEB with center O and quadrant of a circle BCE with center C. Then soalan ni ditanya the value of theta in radian. So theta dia dekat yang warna hijau tu, and then kita tak nak guna formula S equal to R theta sebab kita tak tahu S dia lagi. So kita guna right angle triangle kat sebelah tu. So kita boleh cari guna sin theta equal to 2.5 over 5. And then dapat sin theta equal to 0.5. Theta sama dengan sin inverse 0.5. So kita dapat theta dia sama dengan 30. Lepas tu dia nak dalam radian. So 30 degree tu kita dapat theta yang dekat right angle triangle tu. Lepas tu kan kita tahu kalau straight line angle dia 180. Lepas tu 180 tu tolak dengan 30. So dapat 150. Lepas tu soalan dia nak dalam radian. So kita tukar 150 tu ke radian. So dapat 2.618 radian. Lepas tu soalan B dia nak perimeter. Perimeter kan ukur lilit luar permukaan. So kita kena cari apa length R daripada D ke E tu berapa, lepas tu E ke B tu berapa. So kita guna formula R equal to R theta. So radius dia kita tahu dekat ECD tu 2.5. And then radius dia kita tahu dia bagi dalam degree. So kita kena tukar dalam radian. So dapat 1.571 darab. So kita dapat RECD tu 3.928. Lepas tu kita cari pula panjang REOB. So kita guna formula yang sama. R equal to S equal to R theta. So kita dah dapat dah tadi theta dia sama dengan 2.618. So darab dapat 13.09 cm. And then kita kena cari yang panjang OC. Panjang OC ni kita boleh cari guna Pythagoras theorem. And then kita tolak dapat 4.33 cm. And then perimeter the whole diagram kita tambah semua. Ini dapat 28.85 cm. Soalan C, dia suruh cari area shaded region, region yang warna pink tu. So, firstly, mula-mula kita kan nak tahu
Okay, mula-mula kita kena cari area sektor OEA. Sektor OEA tu. Sebab kita nak tahu AC tu berapa supaya kita boleh tolak. Okay, first kita cari dulu area sector. Kita masukkan dalam formula 1/2 R² theta. So dapat 6.546 cm². And then kita cari pula area right angle triangle. So kita guna formula triangle 1/2 AB sin C. So masukkan semua nilai dia dapat 5.413 cm². Then kita cari area ACE. ACE tu yang cenonik kecil tu, yang dekat dalam sektor kuadran yang dekat tepi tu. So saya nak cari yang tu, kita ambil area sektor yang kita cari tadi, tolak dengan area triangle yang kita cari tu. So dapatlah 1.33 cm². And then kita nak cari area kuadran CDE yang sebelah, yang semua kat sini ni, So kita guna formula 1/2 R² theta, masukkan dalam formula, dapat 4.909 cm². And then kita nak cari area shaded ni, kita ambil lah area ni semua, tolak yang kecil ni. So dapat 3.776 cm². Tapi kalau skema dia 3.766. Tapi kalau kita round off dapat je kan cikgu? Tak, skema tu typing error tu. Oh, Memang jawapan dia 3.776. Okay. So tu je. So kalau tengok ni kecil sangat, cikgu tak nampak pun benda kamu cakap tu. Okay, tapi betul lah apa yang kamu bagi tahu tu betul. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang dah present hari ni, bagus. Kalau dilihat pada soalan yang kamu jawab, satu soalan tu maksudnya kamu dah boleh jawab lah untuk soalan berkenaan. Okay, jadi sekarang, sebab cikgu tak tahu orang lain ni macam mana cerita, apa cerita. Jadi cikgu nak tahu cerita dulu. Okay, cikgu nak tahu cerita semua orang dulu. Okay. So cikgu nak semua orang tolong type dekat chat soalan bagi yang kita baru discuss ni. Soalan nombor berapa yang kamu dah buat? Maksudnya kalau kamu buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, kamu tulislah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu hanya buat nombor 1, 2, 3, kamu tulis 1, 2, 3. Cikgu nak tengok semua orang, tolong respon sekejap dekat chat sekarang. Kalau yang tak sempat buat langsung, tulislah tak sempat. Tolong jujur dengan cikgu. Cikgu just nak tengok, bukan nak marah orang, bukan nak telan orang. Tolong please, respon. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, Siti Aisyah salah buat. 13. Yang ada dalam ni sekarang 16. Siapa yang tak respon ni? Okay. Okay. Okay, jadi ada lagi soalan yang kamu tak buat. Okay. Macam ni. Cikgu akan tunggu kamu buat sekarang. Okay, untuk soalan yang kita discuss hari ni, yang tak sempat buat habis lagi ataupun yang ada salah buat tadi ke, sila buat sekarang. Cikgu tunggu. Okay, habis saja buat.
hantar ke grup homework dalam bentuk PDF. So yang dah buat 1, 2, 3, 4, 5 boleh terus hantar dan terus buat soalan untuk minggu depan yang self practice punya buat sekarang supaya minggu depan kita terus boleh discuss tanpa perlu cikgu tengok siapa siap dan siapa tak siap. Okay, so yang dah siap untuk yang hari ni punya hantar terus and then kamu boleh jawab sekarang untuk minggu depan punya tu. Ada sebarang masalah boleh tanya cikgu dalam kelas ni sekarang, so tolong buat. So yang tak sempat buat lagi hari ni punya discussion memang kena buat sekarang. Apa saja masalah tolong tanya cikgu. Tak mau tanya dalam kelas, PM cikgu sekarang. So whatever happens hari ni tolong siapkan yang hari ni punya discussion wajib siap sekarang. Habis hujung kelas sekali semua orang kena siap. Dan hantar kat cikgu. Okay, yang dah siap boleh sambung untuk minggu depan. Ataupun yang minggu depan pun dah siap boleh cari latihan lain, admax yang lain dan buat sekarang. Sebarang masalah boleh tanya cikgu. Okay, silakan.